Hello guys, salam berjumpa kembali. Today we are going to continue our part 4, bicara santai for our trial paper peperiksaan percubaan SPM 2020. Question 16 to 20. Okay, let's start our work. Question 16. A block of metal in the form of a cube. The question here is of a cube is heated. The block expands such that its total surface area increases at a rate of 2.4 centimeters squared per second. Find the rate of change of the side of the block. Find the rate of the change of the side of the block when the total surface area is 54 square centimeter. Kata logam berbentuk kubus. Kata kunci dia, kubus dipanaskan. Logam itu mengembang dengan keadaan jumlah luas permukaan bertambah dengan kadar. Okey, dia bertambah permukaan luas dia. Jumlah permukaan luas dia bertambah dengan kadar ini. 2.4 cm persegi per saat. Cari kadar perubahan, soalan dia. Cari kadar perubahan sisi logam tersebut. Apa dia soalan dia inilah. Sisi tersebut apabila jumlah luas permukaan dia diberi ini. So, apabila anak murid membaca maklumat ini dan juga soalan, anak murid seharusnya dah boleh membayangkan kalau dia adalah satu cube. Kalau boleh, lakarkan cube supaya anak murid nampak. Cube bermaksud setiap sisi adalah sama panjang. That is cube. Lepas itu, dia kata the block expands. Okey, dia mengembang dia mengembang dengan kadar, dengan jumlah luas permukaan bertambah dengan kadar. Okey, ini dia. Jumlah luas berkadar dengan ini. So, anak murid dah dapat dia sebagai dA dt sama dengan 2.4. Okey, soalannya find the rate of change of the sides of the block. Okey, of the block. So, ayat ini anak murid dah boleh nyatakan dia dalam simbol matematik. Soalan dia nakkan yang ini. Okey, bagaimana nak selesaikan ini? Satu lagi maklumat, apabila mencari ini apabila A dia, luas dia sama dengan 54 cm persegi per saat. Centimeter, sorry. Apabila luas dia sama dengan 54 cm persegi. Okay, bagaimana anak murid nak hubung kaitkan? Anda kata anak murid tak tahu nak proses dia. Okay, ini dia. Ini yang perlu anak murid cari. So, anak murid boleh pecahkan ini kepada petua rantai dia. Petua rantai dia is dx over dA kerana A yang diberi darab dengan dA per dt. Kerana ini yang diberi. Ataupun anak murid boleh buat begini. Okey, cikgu ada satu tips lagi. Kerana maklumat dia ada yang diberi cuma ini. Maklumat yang diberi cuma ini. So, anak murid boleh tulis yang ini dahulu. Dan darab dengan apa? Darab dengan kerana dia ada simbol dx kat sini. So, letaklah dx kat sini. So, lepas tu nak batalkan dia mesti dengan dA. Macam ni pun boleh. Okey, ada pelbagai cara lah. Ini yang dikatakan petua rantai kita. Okay. So, di sini anak murid ketahui anak yang ini dah ada nilai ini. Nilai ini dah ada. So, anak murid kena cari nilai ini. Bagaimana nak cari nilai ini? Okey, senang saja rujuk pada raja di sebelah kiri. Anak murid akan dapat A daripada raja ini ikut pengetahuan sedia ada. Jumlah luas permukaan ini ada 6 muka bagi sebuah cube ataupun kubus dan setiap permukaan itu luas dia adalah X kuasa 2. Maka dengan itu dA dt akan dA dt. dA dx dia beza. Di mana ada T, dia ada X. So, dA dx akan jadi 12X. Right. Ini dia. So, up.
bagaimana kita nak ganti nilai X dia? Kita patah balik kepada maklumat ini. Maklumat ini memberikan kita A dia, A kubus itu adalah 54. Rumus bagi kubus itu apa? Ini ada jumlah. So, 6X kuasa 2. 6X kuasa 2 sama dengan 54. So, X sama dengan berapa? X sama dengan 54 bahagi dengan 6. Lepas tu punca kuasa 2 kan. Dan anak murid akan dapat dia sebagai 3. Okay, dah dapat nilai 3 ini, ganti 3 di sini. Gantikan nilai 3 di sini. So, X ini akan dibatalkan dan diganti dengan nilai 3. So, apabila diganti dengan nilai 3, anak murid akan dapat nilai DADX sebagai 36 dan seterusnya anak murid akan ganti ke dalam petua rantai yang telah kita tuliskan tadi. Okey, cikgu buangkan ini supaya dia cantik sedikit lah. Dia tak ganggu banyak. Okey, yang seterusnya akan ditulis seperti begini. Sama dengan DADT diberi sebagai 2.4, 2.4 darab dengan nilai ini adalah DADX. 36 ini merupakan nilai DADX. Yang kita hendak adalah DX, DA. Maka kita akan dapat songsang dia. So, 36. So, apabila 36, anak murid akan mendapat jawapan sebagai 1/15 cm per saat. 15 cm per saat 15 ni tulis elok sikit. 15 cm per saat. So, soalan ini ada 4 markah. Di mana letaknya 4 markah itu? Apabila anak murid mendapati nilai X sama dengan 3, okay, nilai X dia sama dengan 3, yang nilai ini 3, dah boleh dapat markah. Yang ini nilai X yang tadi cikgu dah padam. So, yang nilai X ini sama dengan 3, dah boleh dapat 1 markah. Dan DADX ini yang sama dengan 36, markah yang kedua. Markah yang ketiga, nilai ini didarabkan 2.4 darab dengan 1/36, 1 markah. Dan akhirnya jawapan ini 1 markah. So, 4 markah untuk soalan ini. Ini yang katakan perlu memahami soalan, okay, merancang dan menyelesaikan. Okay, 4 markah ada jalan kerja. Okay, let's continue to question 17. Soalan 17. The first term of a geometric progression. Okay, maklumat dia. This is GP of the first term. So, ini adalah A. And the sum of infinity of the progression is 4096. 4096. Okay, find the eighth term. Soalan dihendakkan ini. Diberi sebutan pertama, ini sebutan pertama. Okay, dia adalah satu janjang geometri. Hasil tambah hingga ke tak terhinggaan, iaitu S infinite. Simbol dia. Okay, janjang itu ialah ini. Cari sebutan ke-8. Okey, kalau andai kata anak murid nak mulakan yang ini, cari. Okay, apakah formula dia? Formula dia T8. Okey, sama dengan T8 sama dengan AR kuasa 7. So, di sini anak murid perlu tahu A dah diberi, A dah ada. So, tak ada masalah. So, anak murid kena ketahui apakah nilai R. Tanpa R, anak murid tak boleh selesaikan. So, what do you do? Satu lagi maklumat yang boleh diguna pakai adalah sum to infinite. Okay? Sum hasil tambah hingga ke tak terhinggaan. 4096. So, keluarkan formula dia. So, formula S infinite sama dengan A 1 tolak R. Okay. S infinite berapa? 4096. Sama dengan A berapa? Gantikan 203
0.048 bahagi dengan 1 tolak R. Okay, kalau cross multiply, nak selesaikan mesti cross multiply. Ini adalah expression. So, 1 tolak R. Okay. 1 tolak R sama dengan 2048 bahagi dengan 4096. So, R bila diselesaikan dengan algoritma yang betul, R adalah 1/2. Apa yang dia dapat R 1/2? Senang sahaja. Sekarang ganti dia ke dalam rumus kita tadi. A adalah 2048. R berapa? 1/2 dikuasakan dengan 7. Seterusnya, apakah jawapan anak murid? Tekan kalkulator dengan betul-betul. Okey. 2048 darab buka kurungan dalam kalkulator. 1/2 tutup kurungan kuasa 7. Anak murid akan dapat 16. Okay. Di mana markah diberi untuk soalan ini? Markah yang pertama jatuh di R. Okay. Anak murid berupaya untuk menentukan R. Bermaksud langkah ini penting dan juga formula. Okay. Langkah yang kedua, gantikan nilai yang betul ke dalam rumus. Okay, this will be your second mark. Ini markah yang kedua. Dan akhir sekali, for sure will be your answer. Okay, ini yang dikatakan 3 markah. 3 markah. Okay, boleh? Senang kan? So, ini ada janjang. So, untuk memulakannya, bahagian ini yang penting sekali. Bahagian ini yang penting sekali. You must make sure that you boleh master ini. Okay? Dan juga formula. Tanpa formula, sememangnya tak boleh. Di samping, mesti pandai nak buat olahan algoritma anak-anak murid. Tekan calculator. So, dia melibatkan banyak kemahiran. Okay, banyak pelatihan, sure you can score. Okay. Kita sambung ke soalan 18. Okay, the first 3 terms of a sequence are 2x and 18, where x is greater than 0. Sambil kita baca, first 3 sequence, dia kata sequence, ini dia. Okay, the first 3 terms, okay, the first 3 terms in a sequence, where x is greater than 0. Find the value of x such that the sequence is, ada syarat dia. 3 sebutan pertama, dia yang 3 sebutan berturut-turut. Yang pertama, bahagian pertama tu. Satu jujukan ialah ini. Dengan keadaan x lebih besar daripada sifar. Cari nilai x supaya jujukan itu adalah suatu arithmetic progression, janjang arithmetic. So janjang apabila diberitahu bahawa ia adalah janjang arithmetic, so yang cross your mind, it should be your A, okay, and then your D. A adalah sebutan pertama, D adalah common difference, okay, beza yang sama tu. So apa yang perlu anak murid buat? Okay, kita pergi ke bahagian A dahulu, selesaikan A. So dia adalah 2x dan 18. Cari D. So D beza D yang ini semestinya mesti sama beza sebutan kedua dan pertama dan kedua. Beza antara sebutan pertama dan dua mesti sama dengan beza sebutan dua dan yang ketiga. So maka saya lakukan kerja saya ikut formula D. Formula D adalah Tn tolak Tn tolak 1, iaitu sebutan selepas tolak sebutan sebelum. Maka dengan itu saya akan dapat x tolak 2 sama dengan 18 tolak x. Sebutan selepas, okey, sebutan selepas ini sebutan selepas tolak yang sebelum. Dia mesti sama dengan sebutan selepas, okey, tolak yang sebelum. Ini yang cikgu tuliskan dekat bawah ini. So maka selepas itu adalah menjalankan pengiraan ataupun penyusunan. So 2x sama dengan 20, x sama dengan 10. Dah, anak murid dapat jawapan. So kita teruskan pergi ke bahagian B. Bahagian B. Bahagian B diarahkan sebagai janjang geometri. Janjang geometri again, it should be A and R. Bagaimana anak murid boleh lihat R? Okay, R bagaimana? R, what is R?
R is common ratio. Okay, nisbah sepunya. So, formula dia adalah Tn bahagi dengan Tn tolak 1. Sama juga dengan yang ini. Cuma dia sekarang ini adalah jangjang geometric progression. So, 2, sekali lagi 2, 8 dan 18. Kalau anak murid tak nak salin semula, it's okay, not a problem. Terus cari R. So, iaitu X per 2 sama dengan 18 per X. Okay. Yang ini Tn divided by Tn minus 1. Okay, ini adalah Tn divided by Tn minus 1. Okay, saya susun semula dalam formula ini. Langkah seterusnya, saya nak selesaikan. So, what do I do? How do I do? Cross multiply. Very good. So, bila saya cross multiply, I'll get x squared equals to 36. So, x yang saya akan perolehi kerana dia kuasa 2, so saya akan dapat tambah tolak 6. Tetapi oleh kerana syarat ini, x lebih besar daripada 6, saya tak boleh tinggalkan, anak murid tak boleh tinggalkan jawapan di sini. Anak murid kena teruskan lagi ke bahagian jawapan seterusnya, iaitu mengambil nilai x equals to 6. Boleh? So, soalan ni pun senang. 3 markah. Soalan ini 3 markah. 3 markah. Mana dia 3 markah? Kita tengok markah dia di mana. So, markah yang pertama, kedua-dua, okay. This one you get 1 mark. Okay, untuk yang ini you get 1 mark. Sama ada ini ataupun ini. Ataupun ini. Dia setara, cuma ganti idea yang sama, cuma dia ganti dalam formula berasingan. Dan yang kedua, ini 1 markah. Dan yang ketiga, ini 1 markah. So, 3 markah terletak di sini. Boleh? Okay, bagus. Kalau tidak, berhenti video ini dan main semula. Dan mesti latih menulis. Bukan setakat melihat tanpa menulis. Okay, kita teruskan ke soalan 19. Soalan 19. When x squared y against x are plotted, a straight line is obtained. The straight line has a gradient of 8 and passes through point 219. Okay, bila ini diberitahu line, dia kata straight line. Arahan kat sini, a straight line is obtained. So, saya boleh bayangkan dia dalam keadaan ni dilukis kat sini. So, this is x squared y dan this is my ini x squared y against x. Okay. Then a straight line is obtained. The straight line has a gradient. Gradient positif. Gradient positif keadaan dia macam mana? Garis ini, kalau kata gradient positif, line dia, gradient positif, line dia mesti menghala ke kanan atas. Okay, and passes through this. And dia kata garis itu passes through this. Yang boleh saya bayangkan 219 kat sini. Lakaran sahaja, tak perlu lukis lakar sahaja. Okay. Dan saya boleh bayangkan garis ini semestinya begini. Sama ada dia melalui mana, I do not know. Tapi ini secara lakaran. Okay, good. So then, soalan ni, saya dah gunakan gradient. Okay, gradient dia di sini M. Saya lakarkan guna gradient. This is 8. Okay, melalui 219. Determine the equation which relates, okay, X and Y. Tentukan persamaan yang menghubungkan X dan Y. So, bagaimana anak murid nak hubungkan dia? Okay, sekali bila tengokkan ini, kalau ikutkan persamaan bagi hukum linear, okay, dia akan ditulis seperti begini. Capital Y equals to M capital X plus C. Betul? Anak murid pun dah biasa kan? Okay, what is your Y? What is your Y? This is your Y. Ini adalah Y anda. Ini adalah X, capital X anda. So, kita gantilah. So, kita gantikan capital X dengan X squared Y equals to gradient diberi berapa untuk garis ini? 8. Very good. Ganti. Ini pun ganti. Ganti guna yang maklumat sini. Okay, X plus C. Plus C. So, di sini, okay, what can I do? Saya dapat ini sahaja. So, nampak tak koordinat ini? Koordinat ini. Koordinat ini adalah
untuk nilai X dan nilai Y. Okay, nilai X biru. Okay, cikgu tulis kat sini lah. This is my X. This is my Y. Okay, so dengan itu, nilai X squared Y boleh saya ganti dia dengan 19. Ganti dia dengan 19. And 8 adalah yang warna merah. 8. And X adalah 2 tambah dengan C. Tambah dengan C. Di sini saya dah boleh perolehi C. 2 darab 8 is 16. 19 tolak 16, I get it as 3. Right. So di sini saya dah boleh nyatakan bahawa nak hubungkan dia is ambil yang nilai C ini, ambil nilai C ini, ganti balik ke sini. So anak murid akan dapat X squared Y sama dengan 8X tambah 3. Okay. Apabila dia nak hubungkan, determine, relates X and Y. X and Y ini, anak murid kena jadikan Y sebagai pekar rumus. Nak jadikan Y sebagai pekar rumus? Okay, tak nak yang ini kan? Kalau tak nak yang ini, what do? You divided the whole equation dengan X squared. Or you multiply dengan 1 over X squared. So, anak murid akan dapat yang ini. Y equals to 8. Okay, 8 over X. 8 over X. Okay, tambah dengan 3 over X squared. Dah, anak murid selesaikan bahagian A. So, bahagian A ini berapa markah? Kita tengokkan permarkahan dia. Soalan ini 4 markah. Soalan this question is of 4 marks. Okay, cikgu gunakan warna purple lah. Okay, this is question is of 4 marks. Mana letaknya 4 marks itu? 4 marks dia apabila anak murid boleh menyatakan nilai C. Okay, menyatakan nilai C. Dan ganti seterusnya di sini 1 markah lagi. So, penyusunan ini adalah gantian tak ada markah, gantian tak ada diberi markah, dan ini untuk mentukar dia kepada linear, cara dia tak ada markah. So, anak murid kena pastikan yang anak murid kuasai peraturan dia ataupun petua untuk menyelesaikan. Right? Petua itu langkah-langkah lah. Okay, boleh? Kita akan teruskan ke bahagian B. Baiklah, kita sambung ke bahagian B. Bahagian B, hence find the value of Y. Dia nak tahu apakah nilai Y. Cari nilai Y apabila X diberi ini. So, what are you going to do? Apa yang boleh anak murid lakukan? Ya, gantikan nilai X ke dalam persamaan kita. Okay, Y sama dengan 8 bahagi dengan 9.4. Okay, tambah dengan 3 bahagi dengan 9.4 kuasa 2. Okay, tekan kalkulator dengan betul. So, anak murid akan dapat Y sebagai nilai dia 885 sifar. 4 angka berarti, minta maaf. Okay, bukan 88, cikgu salah tengok kalkulator. Okay, dia sepatutnya ialah cos sifar perpuluhan 885 sifar. Okay, 4 angka berarti. Okay, 4 significant figure. Ataupun anak murid dari bahagian asal tadi, iaitu persamaan X squared, Y sama dengan 8X tambah 3 kan? So, anak murid pun boleh gantikan 9.4 squared. Okay, 9.4 squared biar dia kemas sikit. Supaya anak murid boleh nampak dengan jelas. 9.4 squared darab dengan Y sama dengan 8. Gantikan X dengan 9.4. Okay, tambah dengan 3. Tambah dengan 3. So, anak murid boleh dapat Y di sini lah. So, Y di sini bila anak murid tekan kalkulator dengan elok, gunakan algoritma yang betul, nilai yang diperolehi pun sama, 885 sifar. Boleh? So, untuk yang tadi, bahagian A dah 2 markah. So, untuk bahagian B pun 2 markah. Mana letak dia 2 markah? Sama ada anak murid gantikan dia ke bahagian sini. Kalau anak murid guna cara ini. Ataupun ke sini. Okey, 1 markah di sini.
Dan markah yang kedua, for sure will be the marks to the answer. Boleh? Senang kan? That's how you get your 4 marks. Right. I shall see you in the next question. Baiklah, untuk soalan 20. Diagram 20, the variable x and y are related by the equation of y equals to px cube. Okay, ini persamaan dia. Dihubungi oleh persamaan ini. Dan x boleh ubah x dan y. Okay, the variable x and y. Okay, where p is a constant. P adalah satu pemalar. P adalah satu pemalar. Okay, find the value of p and of n. Tugas anda adalah menentukan nilai P dan nilai N. 3 markah. So, bagaimana anak murid nak selesaikan? Ingat lagi apa yang kita buat tadi? Yes, dia mesti Y sama dengan MX plus C. What is your capital Y? Capital Y adalah log 10Y. Okay, equals to, what is your M? M perlu dicari. Okay, M anda, anak murid boleh tentukan dia dari sini. M sama dengan Y1 minus Y2 over X1 minus X2. Saya andaikan this is X1, Y1, and this is X2, Y2. Iaitu 8 tolak 2, 8Y1 minus Y2. Okay, over dengan X1 minus X2, X1 minus X2. That's why you boleh nampak nilai dia di sebelah sini. Dan apa yang anak murid dapat? Anak murid dapat dia sebagai 6 over N. 6 over N. Boleh? Dan di sini, dan gradient dia. Okay. Itu yang boleh anak murid perolehi. So, nilai M anda, cikgu gunakan warna purple. Nilai M anda adalah yang ini. Bawa dia masuk 6 over N. X anak murid is this. This is your capital X. Bawa masuk. This one will be log A then X. Lepas tu plus C. Then you see you get stuck here. Dah berhenti kat sini. You dah tak boleh teruskan. Okay. Jangan pula putus asa. Anak murid belum guna pakai maklumat ini lagi. Okay, cuba dengan yang ini. Y equals to px cube. Okay, kerana Y ini, paksi Y ini telah tukar kepada log. So what do you do here? Tambahkan log di kedua-dua belah. You will get it as log. Cuba padamkan ini dahulu. You will get it as log Y equals to log px cube. Kalau ikutkan hukum log ataupun petua log, yang bahagian sebelah sini boleh ditulis sebagai, tengokkan apa yang cikgu nak tuliskan. Okay, log Y, kerana cikgu perlukan ruangan panjang, cikgu bawa dia ke depan sikit. Log Y equals to log P plus log X to the power of 3. Dan ikut lagi hukum log, dia very sensitif. Kalau ikutkan hukum log lagi, nilai 3 ini boleh dibawa ke depan. Okay, boleh dibawa ke depan. Okay, maka saya bawa dia ke depan. Cikgu menulis 2 baris dalam satu line. Sekarang kita akan bandingkan yang ini. Now, kita buat perbandingan antara yang ini dengan yang ini. Okay, so tengok cikgu akan guide you one by one. Okay, log Y, dia adalah log Y. Sama dengan. So, log P, mana yang satu adalah log X? Okay, ini adalah log X. Yang ada log X tambah 3 log X, dia sama dengan ini. 6 per N log X. Okay, so semestinya C ini tambah C ini adalah log P. Maka di sini 6 per, okay, penyelesaian kita 6 per N sama dengan 3. Maka N sama dengan 2. Dah kita dapat jawapan dia.
Log P, apa itu log P? Log P adalah nilai pintasan Y. So, berapa nilai dia? So, log P bila kita baca dia dari graf, kita dapati nilai dia adalah 2. So, 2. So, nilai P sama dengan 10 kuasa 2, iaitu sama dengan 100. So, di mana permakahan berlaku? Permakahan diberi dekat bahagian sini. Mula-mula, boleh tak anak murid turunkan persamaan yang diberi ini ke dalam bentuk log dan mengenal pasti pintasan Y kalau boleh, ataupun Y-intercept dah dapat 1 markah. Okay, selepas itu, kalau ini betul, 1 markah. Kalau ini betul, 1 markah. Nampak? Senang tak? Selagi anak murid tak berhenti, teruskan. Cari balik soalan. Mana maklumat yang boleh diguna pakai untuk membantu anak murid selesaikan dia. Okay. Anak murid boleh ringkaskan apa yang cikgu sampaikan kat sini kepada satu cara yang anak murid rasa boleh selesaikan. Boleh? Time passes very fast. Okay, we have discussed 5 questions within 30 minutes. Okay, actually it's 31 point something minutes. Then with that, thank you for your view. We shall continue to our part 5 after this. Okay, thank you very much. I shall see you in the next video. Bye.